Memanah ataupun di dalam bahasa Inggerisnya archery merupakan satu perbuatan menggunakan busur memanah untuk menembak anak panah. Di zaman dahulu kala, memanah digunakan untuk memburu ataupun berperang. Alat memanah merupakan suatu peralatan yang utama digunakan sebelum hadirnya peralatan persenjataan seperti pistol, senapang dan sebagainya. Tidak dapat dipastikan kemunculan awal alatan memanah di dunia. Akan tetapi, sejarah telah menunjukkan kehadiran alatan memanah telah pun berada di pelbagai benua di dunia, sama ada di Barat, Afrika, Asia dan Timur Tengah. Walaupun busur serta anak panah tidak digunakan lagi di zaman moden sebagai peralatan utama untuk memburu, mempertahankan diri atau berperang, namun memanah tetap kekal berada di masa sekarang sebagai sukan atau olahraga. Memanah merupakan suatu perbuatan atau sukan yang diminati oleh masyarakat, khususnya masyarakat Muslim, tidak kira orang biasa atau orang kelainan upaya. Kerana ilmu memanah merupakan suatu yang istimewa bagi umat Islam dan merupakan sunnah Rasulullah SAW. Seperti yang diketahui oleh umum, memanah sangat dianjurkan oleh Islam sebagai suatu perbuatan bagi menguatkan fizikal dan mental. Rasulullah SAW juga menggalakkan umat Islam untuk memanah seperti sabdanya. Daripada Salamah bin Al-Aqwa radhiyallahu anhu berkata, "Marra Nabi SAW ala nafarin min aslama yantadilu faqala Rasulullah SAW, irmu Bani Ismail fa inna abakum kana ramiyan irmu." Maksudnya, Nabi SAW telah berjalan di hadapan sekumpulan daripada suku Aslam yang sedang berlumba dalam menunjukkan kemahiran memanah. Maka Nabi SAW bersabda, "Panahlah, wahai Bani Ismail, kerana sesungguhnya nenek moyang kamu adalah ahli dalam memanah. Maka panahlah." Riwayat Al-Bukhari. Imam Tabrani dalam kitabnya Fadlul Ramyi menyebutkan sahabat Rasulullah SAW iaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu juga pernah mengirim pesan kepada Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu anhu yang berisi perintah untuk mengajarkan anak-anak dan para pasukannya untuk berenang dan memanah. Hukum mempelajari ilmu memanah adalah fardu kifayah, walaupun ia bukan fardu ain, tetapi memanah merupakan aktiviti sunnah yang disukai, diamalkan dan digalakkan oleh Rasulullah SAW. Para imam di dalam bidang ilmu memanah Islam telah membahagikan pengajian dan pengamalan ilmu memanah kepada beberapa perkara. Terdapat perkara-perkara yang diletakkan sebagai rukun, terdapat perkara-perkara asas, terdapat perkara-perkara cabang, pilihan, adab dan etika, dan terdapat perkara-perkara yang bersifat objektif di dalam ilmu dan amalan memanah Islam. Terdapat juga perkara-perkara rahsia yang hanya diberitahu guru kepada murid-murid yang lulus semua pelajaran dan ujian sahaja. Memanah adalah suatu aktiviti yang sihat di mana ia melatih fizikal seseorang pemanah itu lebih bersedia dan berwaspada. Kelebihan memanah yang boleh dikaitkan di sini adalah: pertama, ia mampu melatih manusia untuk bertenang dan mengawal emosi. Kedua, otot-otot pada bahagian atas badan juga akan terbina dari segi kekuatan fizikal. Ketiga, memanah akan meningkatkan fleksibiliti pada tangan dan jari. Memegang busur serta anak panah telah mengasah pergerakan jari jemari, pergelangan tangan dan tangan itu sendiri supaya lebih fleksibel. Keempat, mendidik diri untuk bersabar. Kelima, peningkatan pada penumpuan dan kekuatan mental. Setiap pemanah akan mengubah cara mindanya berfikir dengan cara membuang segala fikiran yang mengganggu dirinya daripada fokus kepada sasaran. Keenam, memanah dapat memberi seseorang keseronokan dan kepuasan. Dan yang ketujuh, kita dapat mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Di dunia Islam terdapat pelbagai tokoh-tokoh pemanah yang melopori kemahiran memanah ini. Bahkan Rasulullah sendiri merupakan pemanah yang handal. Begitu juga dari kalangan sahabat-sahabat Nabi, antaranya Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Al-Khattab, Sa'ad bin Abi Waqqas, Uqbah bin Amir Al-Juhani dan sebagainya. Di dalam video ini, saya ingin menjelaskan seorang tokoh pemanah yang terulum di dalam Islam. Beliau merupakan sahabat Rasulullah dan seorang pejuang. Teknik memanahnya diambil oleh orang selepasnya sebagai suatu ilmu dalam dunia memanah, iaitu Sa'ad bin Abi Waqqas. Nama panjang beliau adalah Malik bin Uhaid Abu Ishaq Al-Qursi Az-Zuhri Al-Makki Al-Madani. Beliau berpangkat bapa saudara kepada Nabi Muhammad SAW dan merupakan sepupu kepada ibu baginda Aminah binti Wahab. Beliau dilahirkan di Mekah. Walaupun dilahirkan di Mekah, Sa'ad tidak mengikut ajaran yang dianuti oleh masyarakat Mekah pada ketika itu. Ia dikenal sebagai pemuda yang serius dan memiliki pemikiran yang cerdas. Sosoknya tidak terlalu tinggi namun bertubuh tegak,
dengan potongan rambut pendek. Orang-orang selalu membandingkannya dengan singa muda. Pada permulaan pengislamannya, Sa'ad telah didatangi oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu untuk mengajak beliau untuk berjumpa dengan Rasulullah SAW. Di saat itu, Sa'ad bin Abi Waqqas baru berusia 17 tahun. Beliau menerima dakwah Nabi untuk memeluk Islam, lalu menjadikan beliau salah satu daripada sahabat yang pertama memeluk Islam. Tidak dapat disangka kehebatan beliau di dalam medan pertempuran, di mana kemahiran memanah beliau begitu hebat. Beliau juga merupakan orang pertama menumpahkan darah dalam sejarah Islam, di mana peristiwa itu berlaku apabila kaum Quraisy mengganggu atau menghalang orang Islam untuk membuat ibadat. Lalu Sa'ad memukul orang Quraisy tersebut sehingga melukainya. Bukan hanya sekadar memanah yang dimahiri oleh beliau, tetapi beliau juga tangkas sebagai pahlawan berkuda. Menurut Ibnu Katsir, Sa'ad adalah penunggang kuda yang berani. Ia merupakan salah satu panglima Rasulullah SAW. Pada masa As-Siddiq, dia diagungkan dan dimuliakan. Demikian juga pada era Umar bin Khattab. Di dalam dunia Islam terdapat 3 mazhab yang menjadi rujukan ahli memanah yang di mana ia digunakan pakai sehingga ke hari ini. Metod dari segi teknik-teknik seperti cara memegang busur, cara memanah dan sebagainya. Mereka adalah Abu Hashim Al-Mawardi, Tahir Al-Balkhi dan Ishaq Ar-Raqi. Beliau merupakan seorang ahli seni memanah yang hidup hingga separuh abad pertama ke-8. Ia diberi gelaran imam besar dalam memanah. Beliau digelar sebegitu disebabkan oleh teknik-teknik dan metod serta kaedah memanahnya yang digunakan pakai oleh para pemanah. Beliau berasal daripada Abi Wad di wilayah Khurasan yang mewarisi tradisi seni memanah Arab dan Persia. Diriwayatkan bahawa Abu Hashim mempelajari seni memanah dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Nama Abu Hashim beserta mazhab seni memanahnya disebut dalam semua literatur seni memanah peradaban Islam, mulai dari zaman Abbasiyah di abad ke-8 hingga zaman dinasti Utsmaniyah di abad ke-20. Tahir Al-Balkhi merupakan seorang seni memanah Islam pada abad ke-8 dan berasal dari kota Balkh di Khurasan. Beliau merupakan imam besar yang kedua dalam seni memanah. Mazhab Tahir mewakili tradisi seni memanah Arab di Khurasan yang menitik beratkan pada panahan berkuda dan pejalan kaki. Di zaman Kesultanan Mamluk abad ke-13-16, teknik mazhab Tahir ini banyak digunakan pakai. Diriwayatkan bahawa Tahir juga mempelajari seni memanah daripada puteri Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Mazhabnya menjadi rujukan seperti mana Abi Hashim di dalam pelbagai kitab-kitab seni memanah peradaban Islam. Beliau berasal dari kota Raqqah, Iraq, menjadi ibu kota Khalifah Abbasiyah. Beliau mempelajari teknik memanah dari Abu Hashim Al-Mawardi. Teknik memanahnya adalah hasil pengembangan teknik memanah Abbasiyah dan merupakan pertengahan di antara mazhab Abu Hashim Al-Mawardi dan mazhab Tahir Al-Balkhi. Teknik Ishaq banyak digunakan pakai oleh para pemanah infanteri dan tentera berkuda oleh pejuang dinasti Abbasiyah hingga sampai ke dinasti Mamluk pada abad ke-13 sampai abad ke-16. Mazhab beliau dipakai sebagai teknik yang dasar dan cara memanah hingga meliputi segala aspek sebuah busur dan perlengkapannya. Daripada ketiga-tiga mazhab tersebut, terdapat mazhab yang mengumpul keseluruhan teknik ketiga-tiga mazhab. Beliau berasal dari wilayah Tabaristan sebelah utara Persia. Beliau merupakan daripada keturunan bangsa Arab. Ada riwayat yang menceritakan bahawa beliau telah mempelajari ilmu memanah dengan putera Abu Hashim Al-Mawardi. At-Tabari juga memahiri teknik mazhab memanah Abu Hashim Al-Marwadi, Tahir Al-Balkhi dan Ishaq Ar-Raqi. Ia meriwayatkan ketiga-tiga mazhab ini dan membentuk mazhab sendiri menggunakan metod ikhtiar atau pemilihan yang terbaik menggabungkan berbagai elemen dari ketiga-tiga mazhab tersebut supaya sesuai dengan keadaan ahli pemanah. At-Tabari menyusun dalam sebuah kitab Al-Wadih fi Rami yang disebut sebagai induk dari seluruh literatur seni memanah peradaban Islam. Ia menerangkan secara terperinci metod ketiga-tiga mazhab Abu Hashim Al-Mawardi, Tahir Al-Balkhi dan Ishaq Ar-Raqi dan metod dari mazhabnya sendiri. Sumbangan beliau dari segi karya-karyanya juga dirujuk sepanjang zaman. Abu Hashim Al-Mawardi berdiri dengan menyamping dan target berada sejajar dengan bahu kiri dan kedua kaki melebar sepanjang lengan bawah pemanah. Tahir Al-Balkhi
Berdiri dengan agak mencongak ke depan dengan target berada tepat di tengah-tengah kedua mata dan kedua kaki berjarak selebar telapak tangan pemanah. Ishaq Ar-Raqi. Posisi berdiri ini adalah posisi pertengahan antara mazhab Abu Hashim yang berdiri menyamping dan Tahir Al-Baqi yang berdiri agak menjorok ke depan dan kedua kaki berjarak selebar satu jengkal pemanah. Kuncian tali busur. Genggaman busur. Rukun memanah itu ada 4 perkara asas yang perlu berhubungan antara satu sama lain, ibarat hubungan antara busur, tali busur, anak panah dan pemanah itu sendiri. Jika salah satu daripadanya tiada, maka panahan itu tidak dapat disempurnakan. Para ulama dan imam mazhab panahan ini menyimpulkan ada 5 prinsip asas yang perlu ada dalam panahan. Teknik memanah moden dapat disimpulkan dalam 9 cara, iaitu stance, knocking, stand, drawing, anchoring, tighten, aiming, release, afterhold. Sejarah perkembangan Islam yang meluas dari Turki hingga ke India telah memperlihatkan seni pembuatan busur dan juga anak panah yang berbeza-beza. Busur. Anak panah. Bekas anak panah. Cincin ibu jari pemanah. Cincin ibu jari digunakan bagi sesiapa yang menggunakan thumb draw. Kegunaan cincin ibu jari adalah untuk menarik tali busur tradisional untuk memanah. Adapun bahan bagi membuat cincin ibu jari berbeza-beza dan cara ukiran cincin ibu jari juga berbeza-beza di setiap tempat. Kesimpulannya, sejarah telah memaparkan bahawa Islam itu kaya dengan seni dari mula Islam berkembang hinggalah sekarang. Sejarah kesenian memanah dalam Islam telah dikembangkan oleh pelbagai tokoh-tokoh Islam di setiap zaman. Boleh dilihat, ahli cendekiawan barat mengambil kitab-kitab atau manuskrip tokoh Islam terdahulu dan menterjemahkan kitab tersebut untuk kefahaman mereka. Memanah bukan hanya sekadar memegang busur dan anak panah kemudian hanya memanah begitu saja. Adapun ia kaya dengan teknik-teknik dan cara-cara supaya seseorang pemanah itu berdisiplin ketika memanah. Manfaat yang boleh dapat di dalamnya juga adalah dari segi kesihatan fizikal dan mental. Akhir kata, Islam bukanlah agama yang jumud. Ketamadunan Empayar Islam dahulu telah memberi sumbangan yang banyak dalam sejarah ketamadunan manusia. Islam tidak menolak kesenian, bahkan memasukkan unsur-unsur ketauhidan di dalamnya sesuai dengan peredaran zaman. Selagi mana perkara-perkara kesenian tersebut tidak menyalahi syariat, maka ia dibolehkan.